Okey, boleh. Baik, selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan golongan siswa-siswi dari Unit UI. Pada hari ini saya Syazan Syukri mengetuai pembentangan daripada kami. Dan dalam kumpulan kami ada saudara Jo. Kenal dengan diri. Nama saya Abdul. Yang baju putih ni warna apa? Nama apa? Vincent, kenal diri. Selamat pagi semua. Nama saya Vincent. Major saya adalah sejarah. Oh. Baik, kami akan teruskan pembentangan teori kedaulatan Islam di tanah Melayu. Baiklah kawan-kawan sekalian, kalau sebentar tadi kumpulan ini banyak menceritakan konsep alam Melayu itu sendiri, bagaimana kehidupan masyarakat di tanah Melayu, keagamaan mereka. Tetapi kumpulan kami pada hari ini lebih kepada pembuktian secara konsep dan konteks, membuktikan bahawa Islam, cara Islam datang ke tanah Melayu dahululah. Baik. Adik kumpulan kami yang paling handsome saya, Syazan Syukri. Okey, Jolin. Okey, agak set mata kat sana, sama kan? Select Geroni. Baiklah. Jadi saya akan mulakan pembentangan dengan teori kedatangan agama Islam daripada Arab dan akan diteruskan dengan teori seterusnya Cina, iaitu saudara Vincent, dan terakhir kali India yang dikenalkan oleh saudara Jo sebentar nanti. Baik. Pendefinisian secara konsep. Kita kena faham dulu apa yang kita ingin belajar, apa yang kita ingin lakukan. Kerana orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi bila dah kenal, kita cinta dan saling cinta. Ya. Okey, kita kena faham maksud teori itu sendiri. Okey, kita dengar teori, mitos, apa lagi fakta, benda tu sama ataupun beza. Baik. Teori, pendapat bersifat pandangan. Maksudnya pandangan ni semua orang boleh beri. Okey. Yang tidak dapat dibuktikan dengan hukum. Teori mungkin boleh jadi bohong, mungkin boleh jadi fakta, kerana kita hanya bercerita ataupun berbual tanpa ada bukti-bukti atau fakta yang sedia ada lah. Maksudnya kita memberikan buah pandangan itu sendiri. Cuma teori yang cantik, teori yang baik adalah teori yang dilemparkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kajian-kajian yang ada. Macam kita buat tesis, kita buat kajian kita, teori kita sendiri, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan lah. Tetapi dia masih lagi dalam teori, masih lagi tidak dapat dibuktikan. Tetapi dia diterima kerana dia ada fakta-fakta yang kukuh. Okey. Yang ini daripada Kamus Dewan edisi keempat, okey, tahun 2014. Seterusnya kita memahami maksud apa itu agama. Percaya kepada Tuhan, sesuatu kuasa gaib seperti Allah, amalan dan institusi dengan kepercayaan tersebut. Yang ini semua orang fahamlah agama itu sendiri. Agama selain daripada penelitian yang secara pandai, maksud saya ni, apa yang boleh kita faham secara bahasa-bahasanya, agama itu sebagai panduan kepada banyak masyarakat Cina, India, Melayu khususnya. Jadi ya, agama sebagai panduan hidup kita. Okey, Wikipedia 2012. Seterusnya kita berat pada Kamus Dewan. Apa yang dimaksudkan dengan agama? Apa dia menarikkan apa mengenai agama? Kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya lah. Maksudnya macam saya kata tadi lah, ajaran agama Islam menetapkan apa sebagai panduan hidup, agama Hindu dan Buddha menetapkan apa sebagai agama hidup. Seterusnya, maksud tanah Melayu. Tanah Melayu siapa tahu dekat mana? Sini ni lah, Semenanjung lah kan. Jadi kita ni orang tanah Melayu lah, asalnya sekarang dah Malaysia lah. Okey, kita pecah kepada beberapa frasa. Yang pertama adalah tanah. Tanah membawa maksud kawasan suci yang didiami tanpa kerajaan. Maksudnya ni, saya boleh kata yang saya duduk sekarang ni bukan tanah kerajaan, ini tanah saya. Maksudnya okey, contoh kampung saya dahulu Kampung saya dahulu sebelum wujudnya kerajaan, masyarakat di kampung saya telah lama duduk kat situ. Maksudnya apa? Mereka duduk dekat situ, sesuatu golongan masyarakat duduk di satu tempat, mereka boleh duduk tanpa meminta kebenaran daripada kerajaan. Itu maksud tanah lah, khususnya lah tempat kita diami. Perkataan Melayu, satu bangsa dan satu bahasa di semenanjung Malaysia. Okey, mereka ingat hidup sosial masyarakat Melayu ni hanya mereka saja.
Kita nak mengenali masyarakat Melayu dan India, kita nak membezakan. Macam mana kita boleh membezakan antara dua masyarakat? Hidup sosialnya. Kalau orang Melayu mungkin hidup sosialnya malam-malam apa orang Melayu selalu buat? Kita nak bandingkan dengan orang India. Masih Yasin. Masih Yasin. Mungkin maksud tu elemen Islam dah masuk. Tetapi ini elemen Melayu sendiri. Maksudnya orang Melayu nak dibandingkan orang India tanpa melibatkan keagamaan. Apa yang mereka selalu buat? Petang-petang ke? Itu bukan, itu sekarang. Mungkin bersilat. Mungkin mereka pergi kelas petang-petang tu orang silat contoh. Orang India mungkin main kabadi apa ke contoh lah kan. Jadi kehidupan sosial tu kita nampak orang India macam ni, orang Malaysia. Jadi macam ni kita nak mengenali orang Melayu, dia ada dia punya budaya sendiri. Itu hidup sosial. Kedua, agama Islam lah. Agama Islam lah. Majoriti kebanyakan masyarakat di tanah Melayu, khususnya Melayu, mereka beragama Islam lah. Menunjukkan ciri-ciri orang Melayu, mungkin rupa, bahasa dan penggayaan mereka. Jadi kita tahu, yang ni orang Melayu, bukan orang Cina. Orang Cina tak cakap macam ni. Jadi kat situ kita boleh tahu apa itu Melayu. Jadi saya berminat juga dengan pendefinisian secara konsep daripada kumpulan Moore, Ili dan Faisal tadi, bahawa Melayu itu dalam bahasa Jawa sebenarnya pengembara, ataupun dalam bahasa fakta yang betul sebenarnya perkataan Melayu itu sendiri pendatang. Di mana Melayu kita tahu golongan ataupun masyarakat Melayu ni datang daripada Sumatera ataupun di Indonesia lah kalau sekarang ini, bergerak ke tanah Melayu. So selari dengan konsep Melayu pengembara ataupun pendatang, memangnya orang Melayu kebanyakan datang daripada Sumatera. Betul. Okay, terus next slide. Baik, saya teruskanlah pembuktian Islam ni sememangnya datang daripada Arab. Okey, kita tengok mazhab Islam di Nusantara. Nusantara ni kawasan kita lah, tetapi bukan kita saja, malahan Thailand, Brunei, Singapura, Indon, malahan Vietnam juga Nusantara. Bagi saya, kerana apa? Kerana kita mengungsi bahasa ataupun sosial yang lebih kurang. Okey, mazhab Islam di Nusantara. Nusantara adalah rantau bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah dan bermazhab Syafi'i dari segi fiqh. Maksudnya kita boleh lihat mazhab yang ada ni kita guna pakai pada hari ini. Okey, kalau kita tak guna mazhab Syafi'i ni, mana datang Islam? Boleh faham tak? Maksudnya masyarakat dahulu mereka bermazhabkan apa? Bermazhabkan Syafi'i semua ni. Jadi benda-benda ni asal daripada negara Arab. Okey? Jadi apa yang ingin saya sampaikan, takkanlah wujud suatu benda tu tanpa ada pokok, tanpa ada akarnya. Maksudnya takkan ada mazhab kita pada hari ini jika tiada asal usul mazhab yang diperkenalkan. Itu yang ingin saya sampaikan lah. Jadi kita ada banyak lah. Jadi saya tak reti sangat. Mungkin kawan-kawan yang beragama Islam boleh ceritakan sedikit lah mengenai mazhab-mazhab ni. Cuma yang saya tahu, kita punya negara Malaysia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i, betul? Betul. Ada mazhab apa lagi yang digunakan? Hanafi. Hambali. Mazhab-mazhab ni ajaran, betul tak? Ajaran ataupun pandangan. Tetapi soalan saya lah, saya beritahu yang tanya kan, boleh tak kalau kita berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i tetapi kita menggunakan pakai mazhab Hanafi? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita dituntut untuk berpegang pada satu jenis mazhab. Okey, baik. Itu daripada pandangan ataupun penjelasan daripada Betul tak? masyarakat Islam. Seterusnya, Islam dari Arab. Yang ni dari aspek orang Arab dikatakan menyebarkan Islam kepada orang India di Gujarat. Okey. Kemudian orang India yang berdagang ke alam Melayu telah berdakwah. Dia macam ni tau sebenarnya tau. Orang Arab, ana ente, Dema datang ke mana? Dema datang ke India contohlah. Okey, secara analoginya lah. Okey, orang Arab ni datang ke India berjumpa dengan orang Gujarat. Orang Gujarat ni mungkinlah tak ada agama ataupun mengamalkan agama Hindu. Okey, jadi mereka berdakwah kepada orang Gujarat. Selain daripada orang Arab datang ke tanah Melayu, mereka juga berdakwah kepada orang Gujarat. Orang Gujarat memeluk agama Islam. Kemudian orang India dan Gujarat sama-sama datang ke Pelabuhan Melaka lah, untuk meneruskan pendakwah Islam di tanah Melayu secara ringkas je lah mengenai analogi ayat ini. Okey, ada pertanyaan tak? Boleh faham tak Sarif? Boleh. Okey. Okey. Seterusnya, bukti lain Islam itu datang daripada Arab
kewujudan beberapa aspek kebudayaan seperti pakaian. Okey, pakaian itu saya pakai ni. Okey, elemen saya lah, muzik, nyanyian, syair. Syair, okey. Saya suka syair, ukiran pada bahasa lisan dan seumpamanya yang dianggap dipengaruhi oleh elemen yang membawa masuk Islam ke Nusantara. Maksudnya, apa ayat ini kata? Pakaian, muzik, syair, ukiran daripada Arab diikuti dan dicontohi oleh masyarakat di tanah air. Okey, next slide. Oh ya. Baik. Kawan-kawan, yang ni antara contoh syair lah. Syair ni kawan-kawan, mereka ni menggunakan teknik syair untuk menyebarkan agama Islam lah. Maksudnya mereka nak menarik lebih ramai minat orang yang tak ada agama masuk Islam. Jadi ini gaya mereka. Ini gaya orang lama-lama lah, orang-orang Melayu khususnya. Okey, ini. Okey. Nampak tak dekat sini mereka lebih dengan alam. Walau di mana pun mereka dengan alam. Sebab itu kadang-kadang kalau kita dengar cerita mistik, ada masyarakat yang masuk ke alam bunian, mengislamkan agama bunian, belajar agama. Sebab apa? Sebab masyarakat dahulu hakikatnya mereka lebih rapat dengan alam. Begitu juga dengan orang asli dan sebagainya. Jadi memang tak lari kita sebagai manusia dengan alam, bukan alam gaib sahaja, malahan alam sekitar. Okey, selesai. Okey, elemen kebudayaan saya ketengahkan lagi syair sebab saya pasti ramai yang tahu syair, tapi apa elemen-elemen syair yang membantu pendakwah Islam ke tanah Melayu? Syair merupakan bentuk puisi kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Pasai. Apa maksud puisi? Puisi ni macam luahan hati. Okey, kalau saya tak nak buat syair, saya boleh buat apa saja. Saya boleh buat buku rinda. Jadi ini luahan hati tetapi berasal ataupun kepunyaan orang Melayu. Jadi mungkinlah masa tu orang Melayu ni dah beragama Islam. Aku tak boleh jadi aku seorang Islam, aku nak ajak satu kampung masuk Islam. Bila dia ajak satu kampung masuk Islam, dia kena ada cara menarik minat orang kampung untuk masuk Islam. Jadi macam cara dia, syair lah. Syair lah yang menjadi apa? Orang kata tu platform ataupun alat untuk menarik minat orang lain lah. Okey, perkataan syair berasal perkataan syair berasal dari istilah Arab. Syair, puisi. Puisi ni luahan hati tadi. Syair, penyair. Maksudnya penyair akan bersyair apabila satu-satu cerita ataupun satu benda yang ingin disampaikan lah. Bentuk syair telah diperkenalkan oleh Hamzah Falsuri menerusi syair burung punggung. Baiklah, next slide. Syair ni kawan-kawan, kalau nak tahulah sebab saya ni antara yang suka akan kebudayaan ataupun apa kita bahas lagi tu, bahasa dia apa kita panggil? Macam elemen kebudayaan dia apa? Kesusastraan. Saya memang suka. Saya nak kata orang kasar tak tapi bolehlah minat. Dalam syair kita ada banyak tau. Ada lagi dua saya tak masukkan, saya lupa. Siti Zawiyah dengan Siti Zubaidah. Setiap irama yang disampaikan di sini berbeza-beza mengikut iramanya. Contoh, okey, kalau umumnya kan kita dengar kan, ni syair. Okey, saya bawakan untuk anda semua. Dengarkan tuan, satu riwayat. Yang tu biasa. Tapi di bawah irama senang irama. Tapi kalau irama Siti Zubaidah ataupun Siti Zawiyah ada beza. Dengarkan tuan, satu riwayat. Dia ada beza. Berbeza ni mengapa? Mengikut apa yang kita ingin sampaikan. Boleh pergi jauh. Katakan apa yang kita sampaikan dan situasi. Jadi kenapa wujudnya banyak-banyak irama ni untuk kita menarik lebih banyak minat masyarakat orang Melayu khususnya masuk Islam. Okey, khususnya tanah Melayu lah. Okey, saya yang tadi saya nak tunjuk satu video. Jadi syair. Ya. Banyak kantoi nanti. Kita buka. Okey, Vincent. Cepat aku juga. Okey, yang ni. Okey, video yang saya tunjukkan ini, speaker tak ada kan? Speaker tak ada lah. Tak dengar je kan? Yang ni video saya tonton masa saya Form 1 2017. Sampai sekarang lah saya minat dia.
Dengar lirik. Okey, dengar. Ya. Maksudnya jangan berdusta, jangan percaya, jangan fikir kasih dan sayang, jangan urus yang sia-sia. Tadi nak tanya dekat kawan-kawan sekalian, first impression mengenai, tak kisahlah apa irama, tapi yang syair ni, apa perasaan anda semua apabila lepas mendengar syair ni? Ada seorang tak nak bangun bagi tahu? Aizat, Afiq, Anis, Adia, Marcus, Ili, Romel. Perasaan saya Aduh. saya tak rasa mahu. Okey, ada tak? Seorang-seorang please. Seorang, tak ada? Okey, Saya rasa tapi setengah. kalau saya dulu kalau saya sendiri pun dengan syair ni macam kita dekat alam lain. Dia macam dekat macam nak kata alam bunian pun kita tak pernah masuk kan, tapi dia macam tu lah. Jadi, kenapa syair ni banyak digunakan dalam pendakwah, aktiviti pendakwahan? Sebabnya cara dia menarik tu unik. Okey, dalam ilmu keagamaan ni pun macam sesuai lah. Okey, dia macam menghayati, dia macam memujuk. Dia macam memujuk orang-orang untuk masuk Islam lah. Okey, saya belajar satu-satu rakaat ni. Jangan mengata, jangan mengaji. Jadi dia bercerita, maksudnya dia bagi nasihat. Inilah. Jangan aniaya, bengis dan benci. Jangan takut diri dipuji. Jangan sekali mungkir janji. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada elemen ataupun aspek lain yang membuktikan bahawa Islam itu sememangnya dari negara Arab. Semua hakikat dan kronik di alam Melayu mengaitkan pengislaman Raja-Raja Melayu dengan peranan ulama. Ulama ke ulama? Ulama dari Arab khususnya berkerajaan Syekh. Okey, benda ni kita dapat dengan peristiwa yang saya rasa semua tahu bahawa daripada kisah para pengislaman para Meswara itu sendiri telah membuktikan kita bahawa wujudnya juga pengislaman daripada golongan raja, bukan sahaja kita, maharaja. Dia macam ni tau. Ketua negara, khususnya masa tu para Meswara, sultan, okey. Bila sultan masuk agama Islam, kebanyakan orang-orang bawahan dia, masyarakat di bawah dia akan juga menganut agama Islam. Seperti sekarang inilah, ketua kita beragama Islam, negara kita agama Islam menjadi sebuah negara rasmi. Dan kebanyakan masyarakat di Malaysia menganut agama Islam. Betul tak? Jadi dia refer kepada ketua itu sendiri. Kalau ketua tu menganut agama Buddha, mungkin masyarakat dia ramai yang beragama Buddha dan sebagainya. Okey. Wujudnya golongan Syekh di Malaysia yang dipercayai merupakan keturunan di Arab. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apa ni? Okey. Dia kait, okey, keturunan Syekh. Okey, yang ni saya buat research sedikit lah, tetapi tidak terlalu mendalam. Sampaikan saya lemas, tidak. Saya masih lagi berada di dasar ataupun berasa di atas untuk saya bernafas. Dikaitkan dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul. Okey. Nak tahu tak? Okey, dekat Arab ataupun kita biasa dengar banyak perang kan melibatkan dengan Nabi dan sebagainya. Nabi Muhammad bukan dibunuh, sorry, dia alahai. Apa ni? Dia wafat. Bukan lah, dibunuh. Dibunuh lah. Sorry Apa tadi ni? Sorry, kesilapan daripada saya. Okey. Nabi Muhammad wafat. Kemudian diteruskan dengan zaman 4 khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Ali bin Abi Talib, satu lagi Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Saya lupa lah, okey. Dan banyak melibatkan perang saudara. Ada separuh keturunan daripada Arab ataupun daripada Arab
mereka melarikan diri ke kawasan Nusantara, tetapi taklah terus ke Melaka, taklah terus ke Bidor, Ipoh, tak ada. Bidor. Mereka mungkin dulu daripada Myanmar, Bera. Vietnam. Bera lah, dia bera kan. Tak ada. Mereka yang seluruh lah kan. Jadi mereka melarikan ke mana? Yang dekat-dekat lah, Turki, India, Sultan Delhi. Tak ada yang esok kita tidur bangun-bangun, tahu-tahu orang Arab datang rumah kita. Tak ada macam tu, dia mesti seluruh kan. Okey. Kadang-kadang Arab di India berlayar ke Patani dan Sampau untuk menyebarkan dakwah. Maksudnya diorang sama-sama lari tu, diorang menyebarkan juga dakwah ni lah. Hasil daripada diorang punya aktiviti pelarian tu, okey, wujud pula perkahwinan. Maksudnya sama-sama jadi makan tu jatuh cinta pula dekat orang Champa, dekat orang Vietnam. Jadi hasil perkahwinan tu, tapi best ni orang ni kan, diorang lari. Okey, diorang lari. Okey, diorang berkahwin pula dekat tempat orang baru. Dah lah kahwin, ngam-ngam pula dah kahwin dengan puteri raja. Orang yang besar-besar kan jadi. Weh, kalau saya single, tapi diorang tengok. Hasil daripada perkahwinan tu, wujudnya 7 wali. Okey, 7 wali Allah di Patani dan 9 wali Allah di Jawa lah. Okey, wali ni dia sama dengan ulama tak? Dia keturunan kan? Dia up sikit. Dia up sikit lah. Okey, seterusnya yang ni tak ada kena-mengena dengan wali band tu kumpulan hiburan saja. Melarikan diri ke Selangor, Pahang, Riau, Johor dari Sulawesi. Mereka ni yang melarikan, di sini ada cerita semua saya ringkas sikit Okey. Yang ni taklah terus ke Selangor. Masa tu orang tahu Selangor tak ada. Selangor, Pahang ni semua nama baru. Okey. Cuma kawasan sekarang ni lah. Beri. Yang lari ke Selangor, Pahang, Riau semua. Beri. Mereka inilah yang membawa silat gayung ataupun silat gayung kan. Mereka inilah maksudnya silat berunsurkan dengan agama Islam, berunsurkan dengan silat kalimat dan sebagainya. Jadi banyaklah yang membuktikan kedatangan Islam dari Arab. Okey. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya dan diteruskan oleh saudara Vincent lah dengan teori kedatangan Islam daripada China. Nama saya Vincent. Sekarang saya akan terangkan teori kedatangan Islam dari alam Melayu. Di alam Melayu dari You dah hantar kat telefon tak? Sorry. pasangan komputer saya. Kembali bersiaran. Tak kayu kan? Pasang kayu kan? Saya tak ada ini. Kalau dah pasang kayu kan dia pilih tu. Wah. Dapat tak sih? Macam ni nak menjimatkan 30 minit. Fakta tak banyak. Bang, kau ni bukan menjimat ke ni? Kau saja present 23 minit. You, weh. 23 minit dia present. Saudara, saya punya pakaian ditaja oleh saudara Ili. Dan saya punya tanjak ditaja oleh saudara Lokman. Layak. Layak? Tak, Layak. ini saya belilah. Oh. Saya tak taja lah, layak ni mahal dia beli. Okay, sama. Nice outfit by Koma. Sekarang saya akan terangkan konsep dan teori kedatangan Islam dari China. Dalam sejarah dinasti Sung, tercatat bahawa Islam telah berkembang di sepanjang pantai laut China pada tahun 977 Masehi. Ada bukti yang membuktikan bahawa Islam sampai di China lebih awal dari tahun 977 Masehi dengan ditemukan satu papan lukisan di Masjid Sangku, iaitu pada 742 Masehi. Bahkan ada riwayat mengatakan Islam telah sampai ke China pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada zaman pemerintahan Kaiser. Jangan ketawa sih. Serius tak? Ibn Hamzah merupakan Muslim bersama dengan 3.000 orang muhajirin yang tinggal di
sangat buruk. Mereka kemudiannya telah diikuti oleh muslimin yang lain dengan menggunakan jalan laut dan tinggal di Vietnam. Hubungan ini sejalin kerana faktor perniagaan dengan cantum pada masa itu yang menjadikannya sebagai yang merupakan sebuah pusat pelabuhan perniagaan. Inilah pelabuhan cantum yang saya maksud. Oleh itu, dipercayai kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dari China kerana mereka terlebih dahulu menerima Islam lalu menyebarkannya. Ya kan? Ozo. Okey. Menurut Zulkifli bin Harun, hubungan perdagangan antara Arab dan China dicatatkan telah berlaku sebelum kelahiran agama Islam lagi di tanah Arab. Beliau cakap, hubungan perdagangan ini secara tidak langsung telah menunjukkan hubungan dengan Kepulauan Melayu. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pada zaman pemerintahan dinasti Tan, yaitu pada abad ke-7, terdapat seramai 120,000 orang Islam di Canton. Pada tahun 879 Masehi, telah berlaku pemberontakan kaum Tani yang mendesak pemerintah mengusir bangsa asing dari bumi Canton. Implikasi tersebut membawa pada penghijrahan para pedagang yang terselamat ke Champa, Kedah Petani, Kedah Palembang, ini tak salah, saya tahu. Jawa dan Palembang. Jawa lain demi mendapatkan perlindungan. Palembang. Selain itu, menurut Dr. Abdul Jalil Haji Hassan, dalam catatan sejarah Chow Jung Kong, terdapat negara Islam yang disebut sebagai Poloan. Dipercayai puluhan ini adalah Kuala Berang di Terengganu dan sehingga dijumpai batu bersurat yang membuktikan Islam datang ke Malaysia melalui pantai timur dari China atau Indochina. Lagi penemuan ini menguatkan lagi teori dari China adalah Indochina. Berhubungan dengan teori ini juga, terdapat beberapa penemuan sumber artifak ada arkeologi. Sebagai contoh, penemuan batu nisan seorang wali Allah berketurunan Arab dipegang bahan yang tertarik 1028 Masehi. Selain itu, terdapat penemuan batu bersurat bertarik 1303 Masehi di Kuala Berang, Terengganu. Seterusnya juga ada penemuan batu nisan di Lerang Surabaya bertarik 1082 Masehi atau 1102 Masehi yang sangat ketara dengan ciri-ciri keislaman. Akhir sekali, terdapat catatan dalam dinasti Sung bahawa kedatangan Islam ke Nusantara melalui sepanjang pantai laut Cina dari Tiongkok pada awal tahun 977 Masehi. Laporan ini telah menjadi bukti kuat kepada SQ Fatimi yang sentiasa kita mentionkan tadi bahawa teori kedatangan Islam itu adalah dari China. Jadi kami akan teruskan lagi dengan pembawaan teori Islam daripada India lah, yang diteruskan oleh saudara Guru. Jo. Nali? Nali. Oh, Nali. Di sini saya percaya ada semua sudah mahir dalam konsep dan teori kedatangan Islam dari India ke alam Melayu. Tak boleh. Kemarin saya terangkan satu kali lagi. Sebelum kita masuk ke teori tersebut, tokoh tersebut ialah kalau ialah orang Belanda dan jika namanya dibaca dalam bahasa Belanda yang Sno Hamgroni. Panggroni. Dan marilah saya perkenal dia. Sno Hamgroni ialah penganut Kristen Protestan di Belanda dan cenderung menjadi pendiri Kristen sebagaimana ayat dan abang-abangnya. Dan setelah menegak di Belanda, beliau belajar di University London dan hasilnya dan menyiapkan tesisnya perayaan di Mekah. Dan beliau telah dihantar ke Mekah untuk mengkaji kehidupan akar Islam
di bumi mereka bagi tujuan politik Belanda. Dan dengan ini, beliau telah memeluk agama Islam di Mekah dan memberikan namanya kepada Abu Kafar. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan daripada ulama Mekah. Dasno Hangren merupakan salah seorang ahli sejarah Belanda yang mendukung teori ini. Menurut beliau, Asia Tenggara sentiasa tertumbuh kepada India untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan berbuat perniagaan berbanding Arab dan Parsi. Dan hujah tersebut telah disokong oleh S.Q. Fatimi. Dan beliau bercakap, penerimaan Islam oleh gugusan pulau-pulau Melayu adalah lanjutan setelah penerimaan India. Terdapat beberapa tokoh yang menyokong konsep dan teori kedatangan Islam dari India ke alam Melayu, tetapi terdapat juga tokoh yang menolak konsep dan teori kedatangan Islam dari India ke alam Melayu. Pertama sekali, Ken Roper. Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan bahawa ciri-ciri mistik, sastra Roman dan sebagainya di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Dan mengklaim R.A. Kerr, Gujarat sebagai tempat asal Islam dengan mengemukakan putih-putih benda agama yang bersamaan di antara batu-batu nisan di Pasai pada tahun 1428 Masehi dan di Gresik 1419 Masehi dengan batu nisan di Gujarat. Di sini bermaksud batu-batu di sini terdapat persamaan dalam batu nisan mungkin dari segi ukiran. Dan G. Morrison mengenai teori dari Gujarat karena ketika samudera diislamkan, Gujarat dan daerah-daerah lain di India masih lagi beragama Hindu. Dan menurutnya, Bengal terlebih dahulu menerima Islam setelah dikawal oleh orang-orang Islam sejak awal abad ke-13 Masehi dan kemudian baru diikuti oleh kawasan-kawasan lain. Dan tambahan pula, Gujarat bermazhab Hanafi sedangkan Nusantara dan Bengal adalah menganut mazhab Syafi'i. Dan seterusnya, S.Q. Fatimi juga mengemukakan hujah bahawa Malikus Saleh bukanlah orang berbakat tetapi orang berani. Di sini, siapa itu Malikus Saleh? Beliau merupakan pengasas kerajaan Islam pertama di Sumatera, Pasai. Nah, batu nisan Malikus Saleh, batu nisan di Pasai dan batu nisan di Gresik bukan berasal dari Gujarat kerana Islam sampai di sana menjelang abad ke-13 Masehi. Dan walaupun batu nisan dari Gujarat amat digemari, tetapi ia dikirim ke Nusantara selepas 200 tahun mangkapnya Malikus Saleh. Dan ada sekali, ada juga beberapa mengatakan Islam dibawa masuk ke Nusantara dari pantai Malabar kerana persamaan mazhab Syafi'i. Dan teori ini diperkukuhkan dengan kerana Fakih Muhammad yang berasal dari Islam atau mengislamkan Malikus Saleh iaitu Merak Silu di Pasai. Dan teori ini ditolak oleh Hamka kerana Malapa atau Mekah bermakna tempat persinggahan Syekh Ismail dan telah diutuskan oleh Syarif Makkah untuk mengislamkan Merak Silu. Dan Syekh Ismail ini beliau adalah daripada Bupati Tanah Tanda Sumatera Barat sekarang dan beliau dilihat sebagai perintis di wilayah Minangkabau dan seluruh tarikan Nusantara. Dan Syarif Makkah merupakan satu gelaran yang diberikan kepada gubernur yang memerintah tanah suci Mekah dan Madinah. Dan tugas mereka ialah menguruskan kapal suci dan kawasan sebidangnya sedang memastikan keselamatan jemaah haji. Dan di Malapa, Syekh Ismail disertai oleh Fakih Muhammad, bekas seorang raja yaitu Sultan Muhammad, berketurunan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan bukan anak Cik Malapa. Dan walaupun terdapat banyak selisih pendapat, tapi kita juga ada mendapat beberapa bukti yang menunjukkan konsep dan teori kedatangan Islam dari India ke alam Melayu. Dan menurut Wang Hussein Azmi, teori kedatangan Islam dari India ini berwujud berasaskan 3 perkara. Yang pertama, apabila orang India memeluk Islam, mereka telah datang ke gugusan pulau-pulau Melayu, termasuk Malaysia dengan membawa hubungan perdagangan. Mungkin menjual 500 Perdagangan. seperti biji atas pedas tahu apa. Yang kedua, agaknya bersamaan dari segi bahasa yang diambil dari istilah India Selatan seperti Lebay, Raja, Permaisuri dan lain-lain. Yang ketiga, adanya penemuan batu nisan yang dipercayai dari Gujarat, India seperti makam Malunga Malay Umbrani di Gresik tahun 1419 Masehi.
dan beberapa kaum muslimin di tepi sungai Kedah yang mempunyai ukiran serupa dengan batu nisan di India. Dan berdasarkan pembahasan di atas, didapati bahawa saja-saja tersebut merupakan teori kedatangan Islam ke alam Melayu atau Nusantara dari India, tetapi mereka berselisih pandangan tentang daerah di India tersebut. Sama ada India Selatan, Bengal, Gujarat, Pantai Malabar, dan sebagainya. Dan walaupun begitu, mereka seolah-olah bersetuju bahawa Islam mulai masuk ke alam Melayu atau Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan proses Islamisasi di sini sudah pun berjalan sejak abad pertama Hijrah lagi. Dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sedikit pergulungan rumusan daripada kami. Usul kita pada hari ini, agama Islam datang ke tanah Melayu. Persoalannya, adakah agama Islam itu berasal dari negara Arab, Cina ataupun India? Jadi kami ingin menegaskan pendirian kami bahawa agama Islam itu datang daripada negara. Kenapa? Kerana jika kita kata dari agama Islam itu daripada Cina, kita lihat pada hari ini masyarakat di China sana memperjuangkan agama apa? Agama apa? Adik, orang China, negara China memperjuangkan agama apa? Buddha. Buddha. Jadi di mana agama Islam yang mereka perjuangkan? Kalau kita kata agama Islam itu daripada mereka. Dan agama India pula. Okey. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Dan kenapa kita tak kata agama Islam itu daripada India? Kerana kita lihat agama di India mereka memperjuangkan agama apa? Hindu. Jadi mengapa kita boleh kata India memperkenalkan agama Islam sedangkan mereka memperjuangkan agama Hindu pada hari ini? Kenapa saya kata Islam berasal daripada negara Arab? Kerana kita lihat dahulu dan kini berdasarkan fakta ataupun teori, Arab itu memperjuangkan ataupun memperkenalkan Islam itu sendiri kan. Selain dengan sekarang ini, kenapa? Kerana kita lihat bahawa negara Arab mereka memang menggunakan ataupun memperjuangkan agama Islam. Jadi bagi saya untuk menjawab persoalan agama Islam datang daripada mana? Dari Arab. Kerana sinkronis ataupun selarilah dengan perwatakan negara mereka, status negara mereka sebagai sebuah negara Islam. Jadi soalan saya lah, yang ni random lah untuk semua jap. Okey, faham kan? Faham kan? Faham kan? Okey, soalan saya di akhir diskusi kami pada hari ini, soalan saya berbunyi begini. Bagaimanakah masyarakat Melayu dahulu boleh menyesuaikan diri dengan elemen Islam yang baru saja datang? Maksudnya dulu orang Melayu, okey, orang di tanah Melayu tak ada agama, datang Islam dan mereka menerima Islam. Tetapi soalan saya, macam mana mereka boleh menerima agama Islam? Semasa itu mungkin gaya hidup orang masih mengamalkan elemen-elemen mistik, masih lagi mempunyai kepercayaan karun. Tetapi mereka dah peluk agama Islam. Macam mana mereka ingin menyesuaikan diri dengan Islam? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Ini pandangan masing-masing. Rahman, Ili, Amin, Saya. Afiq, Anis, Jatau, Aliyah. Siapa? Siapa? Bimanzal. Tak apa, yang ni kita perbincangan dua hala. Tak kisah. Tak ada rubrik permakahan. Tak ada. Jatau. Senang. Macam ni, agak-agak dah kan mereka menyelesaikan diri. Pegang boleh mana ni? Daripada saya, masyarakat Melayu, Tangan. masyarakat Melayu dia cuba menyesuaikan diri dengan mengikut pedagang-pedagang yang datang tu di apa yang dia orang buat. Mungkin Ikut apa kehidupan sehari dia orang sebagai seorang Muslim. okey, kalau yang lain, Matus, Syuri, Chin. Okey. Jadi bagi pada saya pula lah. Pada pihak kami pula, macam mana orang dahulu boleh menyesuaikan agama Islam? Sebab macam kalau mana tadi, para pedagang mana? Para pedagang tu bukan pedagang saja, para ulama yang ikut. Jadi dengan adanya, kita ibaratkan analogi yang cukup mudah pedagang ataupun ulama itu sebagai pengawas ataupun bapa kepada agama Islam itu sendiri. Jadi mereka lah yang akan guide, akan mengawal aktiviti masyarakat orang Islam di tanah Melayu. Dan mereka juga akan menyeru
okey, supaya kita berdakwah dengan memanggil ataupun mengajak lagilah masyarakat yang tak ada agama masa itu masuk agama Islam. Jadi macam mana mereka menyelesaikan agama Islam di slow-slow lah sebenarnya kan. Kalau okey, misalnya kita nak ajak orang masuk okey, kita nak bercinta dengan seseorang. Kita tak boleh kata jom couple, jom kita kahwin, tak boleh. Kita kena slow, bagi bunga, bagi surat, ajak keluar makan dan sebagainya. Sama juga macam aktiviti berdakwah, kita tak boleh paksa ataupun terus menerus untuk mengajak seorang itu masuk agama Islam. Tetapi inilah unity dakwah, tak kisah agama Islam, Hindu, Buddha, mereka ada tahap ataupun mereka ada apa orang kata tu, proses-proses yang tertentu dalam menyampaikan dakwah Islam lah. Jadi benda-benda ni masyarakat masa tu mereka boleh menyesuaikan diri dengan agama Islam. Jadi itu sahaja saya kira teman daripada kami lah. Okay, terima kasih.